Dalam subtopik yang kelima daripada bab ketiga buku ini bertajuk Menjajah Eropah dan Memikirkan Semula Kekhususan Barat. Dalam subtopik ini meringkaskan tentang penjajahan dan penguasaan ketenteraan membenarkan negara-negara barat untuk mengatur ekonomi dunia untuk kepentingan mereka dan meletakkan hampir seluruh negara lain ke kedudukan terpinggir. Negara-negara barat dapat menstrukturkan ekonomi global untuk kelebihan mereka melalui penggunaan penjajahan dan penguasaan ketenteraan, manakala seluruh dunia dikutuk kepada kedudukan pinggiran yang kekal sebagai akibatnya. Negara Jepun telah menjalankan eksperimen dengan strategi pembangunan di negara-negara Asia dengan mengorbankan sebahagian Asia pada separuh abad pertama pada abad ke-20 dan hanya selepas berakhirnya penjajahan Jepun, barulah Korea Selatan dan Taiwan dapat mewujudkan strategi pembangunan autonomi. Tiada apa-apa yang khusus berkenaan Eropah tentang strategi ini. Tesis yang paling meyakinkan adalah yang dikaji oleh Pomerantz dan Parthasarathi yang menurutnya struktur sosioekonomi di Eropah, China, Jepun dan India kekal hampir sama sehingga pertengahan abad ke-18. Faktor lain yang mungkin menjelaskan perbezaan pro-kapitalis yang lebih awal. Seterusnya, subtopik ini juga menerangkan tentang hakikat bahawa kolonialisme memainkan peranan penting dalam kemunculan kapitalisme barat tidak menyelesaikan semua persoalan berkaitan dengan strategi pembangunan, malahan lebih jauh daripada strategi yang asal. Seterusnya, penulis menjelaskan punca keunggulan dan kemajuan fiskal dan ketenteraan yang dibangunkan di Eropah. Ini biasanya dilakukan dengan menekankan bentuk tertentu yang diterima pakai oleh persaingan antara negeri dan struktur wilayah Eropah antara tahun 1500 dan 1800, walaupun penjelasan ini tidak mencukupi. Subtopik terakhir daripada bab ini bertajuk Peranan Sejarah Ekonomi dan Sosial dalam Pembangunan Negara, menekankan bahawa semua faktor seperti faktor agama, ideologi dan antropologi ini sudah pasti memberi pengaruh yang besar terhadap sejarah Eropah, seperti yang berlaku di negara-negara lain di dunia. Namun, terlalu tidak masuk akal untuk mendakwa bahawa mereka boleh mengupas semua elemen ini seperti punca tunggal peristiwa sejarah semasa ia berlaku. Pada pendapat penulis dalam subtopik ini, penulis menyatakan bahawa adalah lebih efisien untuk memberi perhatian kepada perkembangan kapitalisme Barat dan dunia adalah berdasarkan pembahagian buruh antarabangsa dan eksploitasi yang tidak terkawal ke atas sumber semula jadi dan manusia di seluruh negara. Seterusnya, penulis juga berpendapat bahawa hubungan kuasa antara negara telah memainkan peranan penting sejarah itu. Akhir sekali, penulis menjelaskan bahawa perkara penting dalam pembangunan negara tidak hanya melibatkan pembangunan keupayaan fiskal dan ketenteraan. Ia tidak dapat dipisahkan daripada pandangan dunia, ideologi, identiti, institusi, bahasa dan komuniti khayalan yang menghubungkan berjuta-juta orang yang tidak pernah bertemu tetapi bagaimanapun bersetuju dengan rela atau tidak untuk mematuhi peraturan pihak berkuasa bersama-sama dengan negara.